Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara anggota yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah lidah kita. Lidah yang duduk di dalam, tapi lebih bahaya, lebih tajam lagi daripada mata pisau yang paling tajam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan nikmat lidah ni yang tak terkata. Kita boleh merasa manisnya, boleh rasa masamnya, boleh rasa orang kata masinnya, pahitnya, kelaknya, rasa dengan lidah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab ulama sebut kepada kita, bila mana Allah berikan lidah kepada kita, saya nak sebut satu saja anggota yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana Allah berikan lidah kepada kita, maka hendaklah kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat lidah tersebut. Macam mana nak syukur dengan lidah ini, dengan nikmat lidah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dalam kitab sebut penawar bagi hati dengan memeliharanya. Kita jaga lidah kita, pelihara lidah kita daripada barang yang tiada dijadi akan dia, akan lidah, kerana barang tadi. Apa bayan dia? Daripada berkata-kata dengan perkataan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga lidah kita, pelihara lidah kita daripada berkata-kata perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tak jadikan lidah kita untuk kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku jadikan jin dan manusia illa liya'budun, melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tak buat mata kita untuk kita melihat kepada maksiat. Allah tak buat telinga kita mendengar perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tak buat kaki kita untuk melangkah ke tempat-tempat maksiat, tempat-tempat yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tak buat lidah kita untuk kita mengata, memaki, mengumpat orang lain dan sebagainya. Pasal apa? Wa ma khalaqtu, tidak aku jadikan al jinna, akan jin, wal insa, dan manusia, illa liya'budun, melainkan untuk beribadah kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Lidah kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita gunakan membaca Al-Quran, kata ulama, untuk kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita memberikan nasihat kepada orang lain dan sebagainya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan lidah kita maka kita gunakan perkara itu ke arah perkara yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk di antaranya adalah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lidah kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, dia kata zikir itu terbahagi kepada 4 bahagian. Zikir tu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia terbahagi kepada 4. Yang pertama, zikir dengan lisan semata-mata. Ada orang zikir dengan lidah semata-mata. Yang kedua, zikir dengan hati beserta dengan lisan, tapi secara paksa. Dia paksa diri dia, sebut di mulut dia, dia paksa hati dia terima. Dia paksa hati dia juga sebut la ilaha illallah di mulut, dia paksa untuk hadirkan perkataan la ilaha illallah dalam hati dia. Ataupun boleh juga kata ulama, kita sebut di lidah kita, kita hadirkan di hati kita, tiada Tuhan melainkan Allah. Ataupun kita hadirkan perkataan yang kita sebut di bibir kita, la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Ataupun kita masukkan makna dalam hati kita, ataupun kita masukkan kalimah la ilaha illallah itu dalam hati kita. La ilaha illallah di bibir, la ilaha illallah juga dalam hati kita. Boleh dua-dua tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang pertama, Imam Ghazali sebut zikir dengan lisan semata-mata. Lidah saja, hati dah tak mai. Tak mai hati dia. Tak ingat pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebut macam tu saja, tak ada kesan langsung dalam hati dia. Itu yang pertama, tahap yang bawah. Yang kedua, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, zikir dengan hati bersama dengan lisan tapi secara paksaan. Dia paksa hati dia untuk terima ataupun untuk sebut perkataan la ilaha illallah. Yang ketiga, atas sikit peringkat dia tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, zikir dengan hati yang dibantu dengan lisan tanpa ada paksaan. Tak ada paksaan dah. Dia sebut di lidah la ilaha illallah, hati tangkap terus la ilaha illallah. Sebut di lidah la ilaha illallah, hati kata tiada Tuhan melainkan Allah. Tak ada paksaan dah. Itu tahap yang tinggi sikit daripada yang nombor 2 tadi. Kata Imam Al-Ghazali lagi, yang keempat, dia menguasai zikir di dalam hati dan dapat menumpukan 100% kepada zikir dia. Hati dah, seluruh jiwa dia zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini peringkat yang paling tinggi. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, zikir dengan lidah, zikir dengan hati. Antara dua ni yang mana yang afdal? Kata ulama, antara lidah dan hati, maka hati itu lebih afdal. Kadang-kadang lidah kita sebut tapi hati kita tidak sebut, yakni kita tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang betul apa yang ulama sebutkan kepada kita, zikir dengan lisan, tapi sedangkan hati kita itu lalai, tak ingat kepada Allah, tak mai kalimah la ilaha illallah dalam hati kita, ataupun tak mai perkataan tiada Tuhan ataupun kalimah tiada Tuhan melainkan Allah dalam hati kita memang. Tapi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, walaupun macam tu peringkat yang bawah, kurang faedahnya dan kurang manfaatnya dan kurang memberi kesan kepada diri kita, akan tetapi lebih baik daripada kita tak berzikir langsung. Kita jangan kata dah tak mai, tak sebut dah di lidah kita, nak zikir malas. Sebab apa? Pasal tak hadir di hati. Pasal apa? Faedah dah sikit, manfaat dia kurang, kesan dia pun kurang juga kepada diri kita. Tapi kata ulama, daripada tak zikir langsung, lebih baik kita sebut juga walaupun tak mai dalam hati kita. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ada orang bertanya kepada orang yang arif, orang yang mahir dalam bidang zikir. Kata dia, kami berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi hati kami ni tak hadir, tak mai, dia tak rasa perkataan la ilaha illallah dalam hati kami, tak boleh datang ni, tak hadir di hati kami ni. Macam mana lalai? Lidah sebut la ilaha illallah, hati ingat rata, ingat rumah, tempat kerja, duk ingat kepada benda apa, kebun dia, macam-macam ingat rata, motor kereta. Lidah duk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi hati tak hadir ni, macam mana ni? Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jawab orang yang arif tadi, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kata syukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan salah satu anggota kamu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah. Daripada tak ada langsung satu anggota yang ingat kepada Allah, ada juga lidah kamu yang sebut nama Allah Subhanahu wa taala walaupun hati kamu tak ingat. Kalau dua anggota lagi baik. Tapi kalau tak ada dua, satu pun alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ada juga satu anggota kamu yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Iaitulah lidah ataupun lisan kita. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sepatutnya, sayugianya, seeloknya, bila kita nak berzikir dengan lisan itu, sebaiknya kita hadirkan sekali hati kita untuk sama-sama kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mula-mula mungkin kita kena ada paksaan. Nak hadir mai tu bukan mudah.
memang kena ada paksaan, kena paksa sebut di lidah, paksa juga untuk hadir dalam hati kita la ilaha illallah, kata ulama. Tapi lama kelamaan kita ulang hari-hari, pagi, petang, siang, malam, duk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah, la ilah, kita paksa mai la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Almarhum Tuan Guru Besar, dia kata hadirkan maksud ataupun makna la ilaha illallah. Tapi ulama sebut boleh pilih dua, perkataan kalimah la ilaha illallah ataupun makna. Tapi pesan almarhum kepada saya, hadirkan makna dia, la ilaha illallah di bibir, tiada Tuhan melainkan Allah di hati kita. Ulang-ulang macam tu, paksa-paksa macam tu, insya-Allah lama kelamaan dia akan mai sendiri, dia akan naik kepada peringkat tanpa ada paksaan lagi. Waktu itu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila sampai sahaja waktu peringkat itu, tingkatan itu meningkat kepada peringkat yang sebegitu, maka dia tak senang duduk, dia takkan rasa sabar untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Dia sudah merasakan kemanisan, kelazatan, keindahan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tak ada paksaan dah pada diri dah. Mula-mula dia paksa sebut la ilaha illallah dengan lidah, tak ada pun di hati sebut juga lidah. Lama-lama dia sebut di lidah, dia hadirkan, paksa mai dalam hati. Lama-lama tak kena paksa dah, tak ada paksaan dah, sebut di lidah, pak dia mai terus dalam hati, tiada Tuhan melainkan Allah. Duk saja-saja, tak sabar pula nak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa? Rasa manisnya, indahnya, lazatnya teringat ataupun menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara perkara tanda kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satu anggotanya adalah lidah kita. Kita gunakan ke arah perkara-perkara yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mengumpat, jangan kita memaki, jangan kita guna lidah kita ini untuk mencela manusia-manusia yang lain dan sebagainya. Itu bukan tujuan Allah jadikan lidah untuk kita. Bukan tujuan dia. Tujuan dia adalah untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.